Hari ini, marilah belajar firman Tuhan di bawah khutbah yang bertajuk Kerja Hebat, iaitu Penginjilan. Ini berlaku di Chile, iaitu sebuah negara di Amerika Selatan pada tahun 2010. Biarlah saya membacakannya kepada anda. Semasa mendengar, tolonglah berfikir, apakah yang akan kita lakukan jika kita berada dalam situasi itu? Drama yang ditunjukkan oleh 33 orang pelombong Chile selama 69 hari tamat tanpa ada seorang bangsa. Seramai 33 orang, bukannya seorang, tetapi sekumpulan orang. Terkulung di dalam ruang yang mana sedalam 700 meter di bawah tanah. Kedalaman itu membuatkan pengharapan berputus asa. Tiada orang dapat mengetahui bilakah mereka akan diselamatkan. Di ruang terkurung, mereka terpaksa berlawan dengan ketakutan. Selain itu, makanan dan air pasti berkurangan. Lombok adalah panas dan lembap, mencecah suhu 33 darjah Celsius dengan 90% kelembapan. Mario Sepulveda, pelombong kedua yang diselamatkan, berkata, kami bersama dengan Tuhan dan juga iblis. Mereka berada dalam situasi hidup atau mati. Mujurnya, lombong San Jose ialah lombong emas dan kuprum. Jadi, ia tiada gas metana seperti lombong-lombong lain. Dalam situasi yang teruk ini, kesemua 33 orang pelombong diselamatkan kerana mereka mempraktikkan kerja perpasukan selama 17 hari semasa terperangkap di bawah tanah. Sejak dari 5 hari bulan Ogos, apabila lombong runtuh, mereka membuat keputusan tentang bekalan makanan dan mematuhi setegasnya. Mereka mempunyai makanan yang sedikit. Apa yang dapat mereka makan pada setiap 48 jam ialah separuh biskut, 2 sudu ikan dalam tin dan susu separuh gelas. Mereka tidur dan berehat di tempat duduk lori. Pada 22 hari bulan Ogos, iaitu hari ke-17 selepas lombong runtuh, mereka memberitahu dunia bahawa mereka masih hidup. Pasukan penyelamat menghantar kamera video yang kecil dan pelombong-pelombong mengambil video supaya orang di atas tanah dapat melihat. Di dalam video, mereka duduk di sekeliling meja bulat di ruang yang kecil sambil bermain daun teruk. Dalam situasi yang ekstrim seperti itu, mereka bermain untuk melawan ketakutan kematian. Kepimpinan yang unggul pada permulaan keruntuhan ialah titik permulaan epid 69 hari yang hebat ini. Apabila manusia berada dalam ketakutan yang ekstrim, mereka cenderung mengikut naluri dan bukannya akal. Semasa semua orang cuba menyelamatkan diri sendiri, keadaan boleh menjadi huru-hara dan akhirnya semua mati. Sehingga berita bahawa mereka masih hidup tiba di atas tanah selepas 17 hari, mereka dapat terus hidup kerana daya pemikiran dan karisma Luis Ujua. Dengan kebijaksanaan dan keputusan yang cepat, Ujua menukarkan kehidupan bawah tanah yang dapat mengakibatkan kehuru-haraan dan perpecahan kepada kehidupan yang sistematik, berdisiplin dan berperi kemanusiaan. Daya pemikirannya yang bagus ditunjukkan dari saat keruntuhan. Dia memerintahkan pelombong-pelombong untuk membongkok jadi tiada orang cedera. Dia juga membina terowong untuk kehidupan dan penyelamatan serta mengumpulkan maklumat rupa bumi. Ini kerana dia berpengalaman sebagai jurulatih bola sepak dan ahli topografi. Mereka sepatutnya menunggu penyelamatan di dalam lombong yang runtuh. Apakah maklumat yang dapat mereka tetapkan? Meneruskan hidup sehingga mereka diselamatkan. Inilah maklumat dan harapan mereka. Untuk mencapai maklumat ini, Ujua dan pelombong-pelombong lain menunjukkan tahap tertinggi jiwa kerja perpasukan. Pelombong tertua, Mario Gomez mempunyai pengalaman selama 50 tahun sebagai pelombong. Dia mengaturkan mereka kepada pasukan bertiga-tiga agar mereka dapat menjaga satu sama lain dan berdoa. Ini untuk mengatasi kesukaran melalui iman. Juga, mereka mengambil peranan dengan segera agar dapat bersedia sepenuhnya terhadap krisis. Seorang pelombong yang mengambil kursus ke jururawatan menjaga pelombong-pelombong berpenyakit diabetes atau tekanan darah tinggi.
Seorang pelombong yang menyukai Elvis Presley bertugas terhadap reaksi. Mereka membuat kawalan bergiliran pada waktu malam demi bersedia terhadap keruntuhan lanjutan. Mereka meluangkan masa yang tenang dengan bermain iPod, membaca Alkitab, atau merekodkan kehidupan mereka menggunakan perakam video definisi tinggi untuk dihantar ke atas tanah. Mereka makan makanan yang dipegaukan dari atas tanah melalui kapsul secara tetap menurut jadual. 33 orang ini bersatu sebagai kita dan membuang saya. Sebab itulah mereka dapat terus hidup. Mengikut pimpinan Ujwa, mereka mematuhi peraturan dan mengawal diri sendiri. Mereka juga membahagikan ruang bawah tanah secara bijaksana kepada ruang kerja, ruang tidur dan ruang mandi. Pelombong-pelombong membuat giliran 12 jam kalau berlaku kecemasan. Mereka menggunakan lampu depan lori yang tertanam bersama di dalam lombong untuk membezakan waktu siang daripada malam. Semua pelombong berkata Ujwa membantu mereka mengekalkan kesihatan dan menahan kesukaran. Ujwa berkata tentang rakan-rakan pelombongnya. Mereka berbeza dalam personaliti dan kekuatan, tetapi mereka semua sedia terhadap peranan masing-masing. Saya bangga akan mereka. Sudah tentu, mereka bernasib baik kerana hidup selama 69 hari. Walaupun kecil, ada pelindungan bawah tanah yang mana 33 orang dapat tinggal. Mereka juga mempunyai makanan untuk bertahan walaupun sedikit. Selepas 17 hari, mereka memberitahu bahawa mereka masih hidup melalui pak yang turun dari atas tanah. Fakta ini bercanggah dengan jangkaan di luar, iaitu semua orang sudah mati. Ini menjadi isu dan mereka dapat menerima bantuan global. Seperti kata pepatah, syurga membantu orang yang membantu diri sendiri. Kepulangan selama 33 orang pelombong ini adalah mustahil jika mereka tidak mempunyai kehendak untuk terus hidup. 33 orang ini memilih kita dan membuang saya untuk terselamat. Hasilnya, mereka dapat terus hidup dan kembali ke rumah segembiranya. Ini ialah artikel dari surat khabar tentang 33 orang pelombong yang diselamatkan selepas terperangkap di dalam runtuhan lombong di Chile selama 69 hari pada tahun 2010. Bayangkan 700 meter di bawah tanah. Apakah yang dapat anda fikirkan? Bahkan 100 meter di bawah tanah pun adalah sangat jauh ke bawah. Tetapi mereka berada sedalam 700 meter di bawah tanah. Suhunya ialah 33 darjah Celsius dan kelembapan ialah 90%. Dalam persekitaran seperti itu, lombong runtuh. Semua orang di luar menyangka bahawa mereka sudah mati. Selepas sehari atau 2 hari, mereka hampir-hampir berputus asa dengan fikiran, pelombong-pelombong tak dapat dicari. Tetapi keluarga pelombong-pelombong merayu seikhlasnya dan kerajaan berterusan menyelamatkan mereka. Kalian semua, apakah keputusan anda? Seramai 33 orang berada di dalam gua yang gelap, sedalam 700 meter di bawah tanah, tiada cahaya. Tetapi mereka menunggu untuk diselamatkan. Adakah anda akan menyelamatkan mereka? Atau membiarkan sama ada mereka mati atau hidup? Kita mesti menyelamatkan mereka. Kita melakukan kerja seperti itu sekarang. Mereka terperangkap sedalam 700 meter di bawah tanah. Mereka menunggu bantuan seseorang. Tugas kita ialah menggerudi lubang untuk membekalkan oksigen, air, makanan dan membuat kapsul untuk menyelamatkan mereka. Apabila kapsul dihantar ke 700 meter di bawah tanah dan pelombong-pelombong keluar seorang demi seorang, seluruh dunia bersorak dan bertepuk tangan.
Saya ingat kerana menonton berita itu. Sama juga secara rohani, penginjilan kita. Anda mungkin berfikir bahawa Anda menyampaikan beberapa firman Tuhan untuk menyelamatkan roh. Tetapi, apa yang Anda lakukan ialah menyelamatkan orang yang terperangkap sedalam 700 meter di bawah tanah, seorang demi seorang. Kalian semua. Adakah terdapat sesiapa yang berfikir, mengapakah mereka menggunakan wang untuk itu? Mengapakah Presiden memikirkan mereka? Mengapakah mereka meletakkan kekuatan dalam kerja penyelamatan? Seluruh dunia mengharapkan penyelamatan mereka. Tidak kira sama ada pelombong-pelombong berkaitan dengan mereka atau tidak. Pelombong-pelombong berada dalam situasi malang. Tetapi mereka bertahan dalam masa yang lama untuk terselamat. Semua orang di dunia mahu membantu mereka. Apakah yang berlaku jika mereka hanya meluangkan sehari tanpa melakukan apa-apa pun? Apakah yang berlaku jika mereka langsung tidak berusaha sehingga diselamatkan selepas 69 hari? Saya dengan pemilik lombong tidak menyukai idea menyelamatkan pelombong-pelombong kerana akan menggunakan wang yang banyak untuk melakukan misi penyelamatan. Dia juga menyangka bahawa mereka semua mesti sudah mati. Dia tidak mempunyai kehendak untuk menyelamatkan mereka. Dia tidak mengambil sebarang langkah untuk menyelamatkan mereka. Tetapi keluarga-keluarga merayu, kami mahu melihat apakah yang berlaku. Tolonglah mencari mereka, walaupun hanya tinggal mayat sahaja. Kerana merayu seikhlasnya, kerajaan mengetahui tentang mereka. Presiden menunjukkan kehendak untuk menyelamatkan mereka. Hasilnya, selepas 69 hari, kesemua 33 orang diselamatkan. Kalau begitu, apakah yang pelombong-pelombong lakukan di bawah sana? Mereka bersatu dengan satu sama lain. Jika mereka makan sepuas hati, mereka akan menghabiskan makanan selepas 1 atau 2 hari. Tetapi mereka mengumpulkan semua makanan. Pada setiap 48 jam, mereka makan separuh biskut, 2 sudu tuna dalam tin, dan susu separuh gelas. Mereka dilarang menggunakan sesuatu yang memakan oksigen. Mereka semua bereaksi secara berbeza pada mulanya. Sesetengah orang tertekan, sesetengah lagi berputus asa, dan sesetengah pula melakukan sesuka hati mereka. Tetapi pemimpin memujuk mereka seorang demi seorang agar mereka dapat bersatu dalam fikiran. Sebahaya sahaja mereka bersatu, kuasa hebat keluar daripada mereka. Kuasa itu membolehkan mereka semua diselamatkan. Apabila anda melihat bumi secara rohani, ia terperangkap di dalam rombong yang lebih dalam daripada 700 meter di bawah tanah. Tuhan menghantar sejalur cahaya. Demi menyelamatkan kita, Tuhan banyak berusaha. Tuhan sendiri memakai pakaian pelombong dan turun ke dasar lombong yang paling dalam. Tuhan berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan setiap seorang daripada kita dan membimbing kita ke kerajaan syurga. Malaikat-malaikat di syurga melihat ini. Tiada malaikat yang berfikir, itu bodoh. Mengapakah mereka berbuat demikian? Semua malaikat bersorak di atas kerja keras semua orang dalam peranan yang diberikan untuk menyelamatkan roh. Malaikat-malaikat bertepuk tangan. Sama seperti drama yang terbaik manusia. Seluruh dunia mengambil bahagian dalam misi penyelamatan di Chile.
Negara-negara seperti Amerika Syarikat mahu membantu mereka memperkautkan peralatan berteknologi tinggi. Hasilnya, selepas 69 hari, kesemua 33 orang dapat keluar dari lombong yang gelap sedalam 700 meter di bawah tanah tanpa seorang pun yang tercedera. Kuncinya adalah perpaduan mereka. Mereka setia dalam peranan yang diberikan. Pelompok yang diberikan peranan sebagai jururawat menjaga orang yang berpenyakit diabetes atau tekanan darah tinggi. Mereka tidak dapat melihat cahaya matahari. Tanpa matahari, orang mudah tertekan. Jadi, seorang pelompok yang menyukai penyanyi seperti Elvis Presley menyanyi untuk orang lain demi menenangkan hati mereka. Jika ada sesuatu yang dapat mereka lakukan untuk orang lain, mereka melakukannya. Itu membolehkan mereka terus hidup di dalam lombong selama 69 hari. Perpaduan dan kesetiaan terhadap tugas yang diberikan membolehkan mereka bertahan. Kita mesti ingat bahawa manusia berada dalam kedudukan sama seperti pelombong-pelombong yang terperangkap sedalam 700 meter di bawah tanah. Jadi kita perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan mereka. Kadang-kala dengan perasaan rendah hati, kadang-kala dengan kasih, kadang-kala dengan toleransi, kadang-kala dengan keprihatinan, segala-galanya haruslah dilakukan. Masih ada banyak roh yang belum lagi masuk ke dalam kandang domba ini. Jadi, kita perlu lakukan yang terbaik demi membimbing mereka melalui penginjilan. Demi kerja ini, setiap seorang daripada kita mempunyai peranan. Betul? Orang tertua membahagikan 33 orang kepada 11 kumpulan dan membiarkan mereka berdoa untuk satu sama lain. Kadang-kala, dia bertindak seperti pastor, walaupun dia bukan pastor. Dia juga memberitahu mereka cerita tentang hidupnya. Di tempat terkurung, orang cenderung berputus asa terhadap hidup mereka. Namun, mereka cuba membuat persekitaran yang suka itu hangat dan selesa. Persekitaran itu tidak bagus. Tetapi setiap seorang daripada mereka cuba mencipta persekitaran yang lebih baik. Mereka sabar dan bertahan sampai akhir. Bukankah kita juga harus bertahan sampai Bapa kita datang? Seperti kata Alkitab, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita perlu bertahan sampai akhir. Hari itu pasti akan datang. Jadi, kita mesti berdiri teguh dalam iman dengan kesabaran dan ketahanan. Kalau begitu, apakah yang harus kita lakukan sementara menunggu? Kita harus memberitahukan janji keselamatan kepada orang yang belum lagi masuk ke dalam kandang domba ini. Kita harus membimbing semua orang untuk memegang tali keselamatan seperti yang kita lakukan dan membimbing mereka untuk bertaubat serta datang ke pangkuan Tuhan. Untuk ini, gerakan penginjilan dalam manusia sedang dijalankan di seluruh dunia. Janganlah kita mengabaikannya atau malas dalam kerja ini. Jika tidak, orang yang terperangkap sedalam 700 meter di bawah lombong akan mati seorang demi seorang. Apakah yang akan berlaku mengikut peredaran masa? Mereka tidak dapat mengelakkan diri dari kematian. Suhu ialah 33 darjah Celsius dan kelembapan ialah 90%. Betapa panas, sakit dan tertekannya mereka. Dalam situasi yang sukar seperti itu, mereka dapat bertahan. Kerana mereka bertimbang rasa terhadap satu sama lain dan bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan satu sama lain. Mereka semua bersatu. Apa yang paling mereka pentingkan ialah perpaduan dan kerjasama. Mereka membuangkan diri sendiri.
Kehendak yang kuat untuk menyelamatkan kesemua 33 orang membuatkan mereka menyatukan diri. Sama juga dengan Sion kita. Bapa dan Ibu Surgawi datang ke bumi demi menyelamatkan kita dan berkata, bersatulah dengan satu sama lain, jadilah satu. Menurut ajaran-ajaran yang Tuhan selalu berikan kepada kita, sama ada berada di Peru, Chile, Argentina atau Brazil, sama ada berada di Bolivia, Eropah atau di seluruh dunia, sama ada berada di Amerika Utara atau mana-mana sudut dunia, sama ada berada di Afrika atau mana-mana sahaja, kita adalah satu. Melalui bersatu, kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan orang yang terperangkap di dalam lombong bawah tanah sedalam 700 meter. Demi menyelamatkan mereka, kita semua mencuba yang terbaik. Inilah penginjilan yang kita lakukan. Bagi orang yang menganggap penginjilan kita sebagai perkara bodoh, kita perlu menunjukkan video tentang penyelamatan pelombong-pelombong di Chile. Bagi orang yang menunggu bantuan dalam kegelapan ini, jika tidak menghulurkan tangan, kita tidak boleh mengatakan bahawa kita ialah manusia. Jika kita terlalu jauh, kita mungkin tidak dapat melakukannya. Tetapi, jika kita berada dekat, kita mesti membantu mereka walau apapun yang terjadi. Dalam aspek rohani, Tuhan berkata bahawa itu ialah penginjilan. Dalam perumpamaan 10 talenta, bagi orang yang tidak melakukan apa-apa pun dengan satu talenta yang diterima, dikatakan bahawa bahkan talenta yang dia miliki pun akan diambil daripadanya. Hamba itu dipanggil sebagai hamba yang tidak berguna dan jahat. Tuhan berkata bahawa semua tindakan dan perbuatannya adalah malas. Kalian semua, tolonglah mengingati perumpamaan ini sekali lagi. Dan juga mengapakah kita menginjil. Sama ada kita memilih untuk menikmati kehidupan yang selesa atau menyelamatkan orang yang berada dalam bahaya, membuang diri sendiri. Kita harus mengetahui dan memilih sebaiknya. Bukan semua orang boleh menginjil. Hanya siapakah yang boleh melakukannya? Hanya orang yang dianggap layak oleh Tuhan untuk melakukannya sahaja. Marilah mencari firman Tuhan tentang ini. Buku 1 Tesalonika bab 2 ayat 3. 데살로니가전서 2장 3절의 말씀 함께 보시겠습니다. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Tuhan telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Apabila anda meminta bantuan seseorang, adakah anda meminta daripada orang yang sanggup melakukannya atau tidak? Anda meminta daripada seseorang yang sanggup dan layak melakukannya. Betul? Contohnya, adakah terdapat seorang ibu yang berkata kepada anak kecilnya, "Buatlah totilah, buatlah tako." Tiada ibu yang meminta anaknya melakukan itu. Tidak kira betapa sibuknya seorang ibu, dia sendiri yang akan membuatnya. Tetapi jika ada tukang masak tako atau tukang masak profesional, ibu akan meminta dia untuk memasak. Kalau begitu, siapakah yang Tuhan amanahkan dengan penginjilan? Dia meminta kita kerana dia menganggap kita layak untuk menginjil. Tuhan berkata, "Kamu cukup berkelayakan untuk melakukan kerja hebat ini sebagai anak-anakku." Sebab itulah, Tuhan meminta kita pergi ke Samaria dan ke penghujung bumi serta menginjil. Ini bukan sesuatu yang malaikat-malaikat di syurga boleh lakukan, walaupun mereka mahu melakukannya.
새 언약의 그 자녀들로서 Ini ialah kerja terhebat yang diamanahkan hanya kepada anak-anak bapa dan ibu sebagai anak-anak perjanjian baru di bumi. 그래서 사도 Sebab itulah, Rasul Paulus hanya fokus terhadap penginjilan selepas menyadari nilainya. 열중했던 일이 바로 전도였습니다. 왜냐하면 가장 Rasul Paulus menyadari bahawa dia yang terhebat mengamanahkan kerja terhebat kepada kita, bukannya kepada malaikat-malaikat di syurga. 우리에게 맡겼다는 것. 얼마나 참 우리를 Dia berfikir, 죄인들 가운데 Tuhan memilih kita di antara semua pendosa. 옳게 보셔서 Dia menganggap kita layak untuk melakukan kerja ini dan mengamanahkannya. 보니까 Selepas menyadari tentang ini, 전도의 setiap kali berdoa, 기도를 dia meminta agar Tuhan membuka pintu untuk pemberitaan. 이미 그렇게 한 것뿐만 Dia juga mengajar ahli-ahli gereja untuk berdoa seperti yang dilakukannya berkata, 모든 자들이라고 한다. jika kamu benar-benar menyadari sesuatu, berdoalah supaya Tuhan akan membuka pintu untuk pemberitaan kita. 이렇게 일깨워 주셨습니다. 골로새서 4장 Marilah melihat buku Kolose bab 4 ayat 2. 기도에 Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. 또한 우리를 Berdoa jugalah untuk kami supaya Tuhan membuka apa? 무엇을 열어 Membuka 주시기를 pintu untuk pemberitaan kami. 전도하는 Sehingga kami dapat 우리에게 berbicara 위하사 tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. 내가 이것을 인하여 매일 Hari ini, 입은 semua umat 하나님의 Kristian mengagumi kehidupan Rasul Paulus. 자, 여기에 사도 바울의 Marilah melihat buku Matius bab 28 ayat 18. 교인들이 가장 흠모할 만한 이와 같은 일생이라고 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 우리 마태복음 28장 18절의 말씀 보도록 하겠습니다. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 성령의 이름으로 Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. 것을 가르쳐 지키게 Dan ketahuilah, aku mengetahui kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라고 했습니다. 항상 함께 Tuhan berkata, 있으리라고 이렇게 "Aku mengetahui kamu senantiasa 주시면서 dan meminta kita untuk menginjil kepada semua bangsa." 누구에게든지 이 복음을 다 전파하라고 했습니다. 다시 말해서 Dalam arti kata lain, 7 bilion manusia di perkampungan global terperangkap di dalam lombong bawah tanah sedalam 700 meter. Jika kita berusaha di atas tanah, kita boleh menyelamatkan mereka. 밖에서 노력하면 살려낼 수 있습니다. 구원의 밧줄을 Kita perlu menghulurkan tali keselamatan. 누군가는 Kita harus berusaha untuk menggali lubang dan menurunkan makanan kepada mereka. 음식물을 내려다 주는 이와 같은 수고를 해야 됩니다. 그런 일에 Semua pakar berkumpul demi kerja itu dan bekerja sama serta bersatu dalam fikiran. 연합하고 Pelombong-pelombong di bawah tanah bersatu dan orang di atas berusaha dalam satu fikiran juga. 연합했습니다. Mereka semua bersatu untuk menyelamatkan mereka. 이래서 한 사람도 Dengan ini, 아프지 semua 않고 pelombong diselamatkan dalam keadaan sihat selepas 69 hari. 69일이라는 것이 Mengenai nombor 69, 9일이라고 하니까 kita dapat mengira dengan mudah. 얼마나 그 Tetapi betapa susah dan tertekannya mereka berada dalam kegelapan sepanjang masa itu. 그 절망을 Tetapi 모두가 mereka 희망으로 menukar 바꿔 tekanan itu kepada harapan. 자기의 어떤 그 아픔보다도 상대가 얼마나 두려워할 Mereka bertimbang rasa terhadap satu sama lain, berfikir, 얼마나 힘들어할까 dia mesti sangat takut, 얼마나 dia mesti ketakutan. Betapa sukangnya bagi dia untuk bertahan. Atau betapa tertekannya dia. 자기의 그 아픔을 Bertimbang rasa terhadap satu sama lain, 그런 sesetengahnya tidak menyatakan kesakitan mereka sendiri, tetapi memberikan kekuatan kepada orang lain. 그런 아름다운 연합이 Perpautuan yang indah itu membolehkan 33 orang pelombong keluar dari lombong dengan selamat. 그 지하 탄광 Kita juga harus menyelamatkan semua manusia di perkampungan global. 지구촌에 있는 인류 인생들을 한번 다 살려내서 하늘에서 Setiap kali kita menginjilkan seorang demi seorang, 지금 한 사람 한 malaikat-malaikat di syurga menurunkan tali keselamatan kepada setiap orang. 사람에게 내려가는 것입니다. 내려보내는 Tuhan melihat berapa banyak kita menurunkan tali keselamatan kepada orang. 하나님께서 보시고 Melihat itu, 각 사람의 Dia akan memberikan kita anugerah menurut perbuatan kita. 이렇게 말씀하지 않았습니까? 이제 우리 또 Tidak kira ke manakah kita pergi, 유럽 Amerika Selatan, Eropah, Amerika Utara, atau Afrika, 가든지 kita harus berbangga dalam kerja penginjilan. 지원의 가족들이 어디에 있더라도 우리가 하는 일에 자부심과 긍지를 가져야 되겠습니다. 전도라는 어떤 Jika anda tidak dapat menggambarkan semudahnya
apakah penginjilan dalam aspek rohani? 제대로 빨리 이렇게 Hanya ingati kerja penyelamatan pelombong-pelombong dari lombong yang runtuh di Chile. 광산에 무너진 광부들을 구조해내는 그 일을 한번 생각해 보시면 우리가 과연 이 일을 Kemudian, 해야 될 것이 anda akan dapat mengetahui 멈추는 것이 옳은지 sama ada anda perlu meneruskan kerja ini atau berhenti melakukannya. Bapa dan Ibu menganggap kita layak untuk menginjil serta melantik kita sebagai penginjil. 선지자들로 우리를 세워주셨으니까 사마리아 Marilah mematuhi firman, 말씀 받고 menginjil di Samaria dan ke penghujung bumi. 지하 갱도에서 Memegang kehendak Tuhan, saya berharap agar anda menjadi anak-anak lelaki dan perempuan Tuhan yang baik, 하나님의 dengan menyelamatkan dunia dari kegelapan terowong bawah tanah. 주시기를 부탁을 드리겠습니다. 각 나라의 Saya meminta anda menjadi pekerja Injil yang hebat di setiap negara dan mendapat banyak buah. Kemudian, semua ahli Sion kita akan menerima banyak kasih daripada Bapa dan Ibu di syurga. 되시길 바라면서 Dengan ini, saya tamatkan khutbah. Terima kasih banyak.